Buletin Didik 1 November bersama saya Zaidi Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM tidak mempunyai bidang kuasa untuk menarik balik atau menyekat mana-mana buku atau bahan bacaan yang tidak diterbitkan olehnya. Menterinya Datuk Dr. Razi Jidin berkata, KPM hanya bertanggungjawab untuk memastikan buku-buku keluaran kementerian itu mengikut proses yang ditetapkan. Datuk Dr. Razi menjelaskan kesilapan fakta dipercayai buku rujukan mata pelajaran sejarah tingkatan 5 yang menjadi perbualan warganet di media sosial baru-baru ini adalah terbitan pihak swasta. Buku rujukan tersebut dikatakan memaparkan kesilapan wajah Tun Viti Sambantan pada muka surat itu yang menimbulkan rasa kurang senang dan terkilan kepada anak mendiang Deva Kunjari Sambantan. Datuk Dr. Razi ditemui dalam sidang media selepas merasmikan Kamus Dewan Perdana di Ibu Negara siang tadi. Mengulas mengenai Kamus Dewan Perdana, beliau berkata kamus terbaru itu mengandungi lebih 120,000 kata akar dan merakam perkembangan kosakata bahasa Melayu dalam tempoh lebih daripada 1 abad. Tambahnya, kamus ini akan menjadi panduan utama bagi semua pihak apabila melihat perkataan bahasa Melayu. Terdapat beberapa penambahbaikan dalam kamus ini termasuk juga pengenalan perkataan Jawi yang memberikan manfaat besar kepada generasi hari ini dan mendatang. Seramai 50 murid Sekolah Kebangsaan SK Taman Sri Rampai, Kuala Lumpur menyertai program Jambori Komunikasi Satelit Radio Amatur baru-baru ini sempena Minggu Sains Negara. Apa yang menariknya, program anjuran bersama Malaysian Amateur Radio Transmitter Society MATS buat julung kalinya dilakukan di luar agensi angkasa Malaysia iaitu di kawasan Sekolah Taman Sri Rampai dan tertumpu kepada murid sekolah rendah. Presiden MATS, Muhammad Aris Bernawi berkata, murid yang terlibat diberi pendedahan ilmu dan berkongsi pengetahuan terhadap sains dan teknologi satelit angkasa melalui radio amatur. Ia diharapkan dapat menarik minat murid menyertai dunia radio amatur serta dapat memberikan energi baru terhadap eksplorasi angkasa. Malah golongan muda seawal usia peringkat rendah itu turut berpeluang mengetahui kepentingan komunikasi sains angkasa. Kita sendiri setiap tahun ada 400,000 lebih murid sekolah. Dan setiap tahun 400,000 yang baru akan berganti. Jadi seberapa boleh kita hendakkan satu aktiviti yang sentiasa dapat memberikan pendedahan kepada anak-anak murid dalam bidang komunikasi radio. Dalam pada itu, Guru Besar SK Taman Sri Rampai, Muhammad Sadli Harun berkata, muridnya bukan sahaja teruja dapat membina antena sendiri, malah turut berpeluang berkomunikasi melalui satelit. Selain itu, murid-murid juga dapat mengukuhkan tahap penguasaan bahasa Inggeris masing-masing selepas berpeluang berkomunikasi dengan negara luar menggunakan kemudahan satelit yang disediakan. Dengan pendedahan, permulaan pendedahan pada hari ini kepada murid-murid Taman Sri Rampai akan menjadi satu suntikan semangat dan membentuk rasa ingin tahu murid tentang radio komunikasi dan apa peluang yang murid boleh dapat jika kita aktif dalam radio komunikasi ini tadi. Minggu Sains Negara sepanjang 3 bulan bermula September lalu merupakan salah satu daripada inisiatif Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MUSTI dalam usaha memupuk minat masyarakat terhadap sains. Pada masa sama, menjadi platform untuk menyemarak dan membudayakan sains teknologi dan inovasi di pelbagai peringkat. Ia juga memberi kesedaran kepada rakyat betapa pentingnya sains teknologi dan inovasi dalam menjana pertumbuhan ekonomi dan menjadikan Malaysia sebuah negara maju. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sarjana Utama di Sungai Buloh Selangor menjadi pencetus untuk program Kitar Semula Botol Plastik dikenali Jom Crush Plastik. Program julung kali itu mensasarkan mengutip 1 juta botol plastik terpakai di kalangan hampir 3,800 pelajar, guru-guru dan komuniti setempat. Sejajar dengan matlamat pembangunan mampan Sustainable Development Goals SDGs 2030 oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, SMK Sarjana Utama dengan kerjasama Badan Bukan Kerajaan, Clothcare dan Institut On Jaafar IOJ melancarkan program Jom Crush Plastik. Menurut pengetuanya, Nur Hayati Embong, selain pembelajaran di kelas, program Jom Crush Plastik mampu meningkatkan pengetahuan pelajar mengenai tanggungjawab menjaga alam sekitar dan keupayaan kitar semula yang mula dilihat sebagai ekonomi sekular. Dengan kapasiti pelajar yang mencecah 3,800 orang, program ini diyakini akan menjadi contoh kepada sekolah-sekolah lain di Selangor maupun Malaysia.
Saya yakin dan percaya program ini boleh menjadi satu program yang perlu dilaksanakan di semua sekolah di Malaysia. Maka sekiranya budaya ini kita jadikan satu amalan, maka alam ini dan negara ini akan bebas daripada botol-botol plastik yang dibuang dengan secara tidak berhemah. Program ini tidak hanya bergantung kepada pelajar dan guru-guru, malah peranan komuniti setempat, syarikat korporat dan pemain industri amat digalakkan. Memang perlu diberikan galakan sebab I feel this environment issues, ESG issues should be a issue where involves everybody. This initiative is very good because it involves school children, our next generation. Botol plastik yang dikumpul akan diasingkan, diproses dan diuraikan menjadi bahan gunaan seperti pelitup muka, botol air, chip plastik dan fabrik. Ini sebanyak baik untuk environment juga, business juga. Kenapa yang cakap untuk business? Kerana kalau itu botol, dia ada waste. Kalau tak ada, you tak payah buat apa-apa, you terus ada itu cost. Kerana ini waste, orang buang saja. So ini duit yang kita akan untung lah. Dianggarkan industri kitar semula plastik yang jatuh di bawah ekonomi sekular bernilai berbilion ringgit. Platform YouTube yang dimanfaatkan sebagai sumber ilmu tambahan membantu Dayana Najda Fauzi memperoleh 11A dalam peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2021 yang diumumkan pada Jun lalu. Kejayaan Dayana membolehkan dia menerima anugerah pelajar terbaik SPM pada Anugerah Kecemerlangan Pelajar Langkawi AKAWI tahun ini. Dayana yang bercita-cita menjadi guru atau peguam syariah kini menuntut di tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seberang Perak di Alustar. Saya rasa masa PKP ada masa yang peluang untuk saya. Saya banyak tengok video dekat YouTube. So, saya matematik. Bila saya ada waktu PKP tu, saya guna banyak waktu tu untuk study matematik pada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Majlis Anugerah AKAWI merupakan acara tahunan anjuran Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA, bersama Pejabat Pendidikan Daerah Langkawi. LADA turut membelanjakan RM200,000 untuk pelaksanaan program dan kursus sebagai usaha melonjakkan kejayaan pelajar di Pulau Lagenda itu. Turut diraikan 62 pelajar cemerlang SPM dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM 2021 dari 8 buah sekolah di Langkawi. Ketua Pegawai Eksekutif LADA, Nasaruddin Abdul Muttalib berkata, program yang memasuki tahun ke-9 itu turut memilih 3 buah sekolah bagi menerima anugerah khas. Maktab Mahmud Langkawi dipilih Sekolah Menengah Terbaik SPM, Sekolah Menengah Tunku Putra untuk Sekolah Menengah Terbaik STPM dan Sekolah Menengah Kebangsaan Langkawi bagi anugerah lonjakan perdana Sekolah Menengah Terbaik SPM. Selain daripada CJ penghargaan, kita memberikan wang tunai sebanyak RM200 bagi setiap pelajar yang cemerlang mengikut sekolah, dan juga bagi sekolah-sekolah yang cemerlang bagi SPM, STPM dan juga co-curriculum termasuk sekolah Jopak, kita memberikan sumbangan sebanyak RM1,000 bagi setiap sekolah. Pelajar terbaik SPM dan STPM masing-masing turut menerima sebuah komputer riba dan peranti. Bersu kembali, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM bersetuju untuk menaik taraf premis yang usang atau rosak bagi menampung keperluan penginapan mahasiswa. Inisiatif itu antara yang diberi perhatian untuk dilakukan secara berperingkat melalui peruntukan berjumlah RM1.2 juta. Dengan pengumuman itu, sedikit sebanyak memberi kabar gembira buat penuntut universiti berkenaan yang menyuarakan keluhan melalui gabungan sekretariat Mana Kolej Kami setelah terkesan akibat kekurangan kolej kediaman. Majoriti daripada mereka juga adalah daripada kalangan B40 dan juga banyak di kalangan mereka adalah pelajar-pelajar yang menyumbang kepada universiti. Selain mempersoalkan sistem siapa cepat dia dapat, mahasiswa turut tiada pilihan menyewa di kawasan berdekatan yang tidak kondusif buat mereka.
Kawasan Hentian Kajang tu, connection tu sangat-sangat teruk, line sangat-sangat teruk sampai tahap di mana kita terpaksa keluar dan masuk daripada kawasan kolej kami sendiri. Bila kami masuk kelas, terkeluar. Lepas tu bila kita nak cerita pula pasal persekitaran kawasan kolej kami itu ataupun kawasan rumah sewa kami itu, bila kita keluar je, kita tengok kat kawasan tapak parking itu ada satu tong sampah besar di mana kita boleh cakap tahap kebersihan di situ tak dijaga dengan sebaiknya lah. Mereka ditemui selepas penyerahan memorandum dan petisyen Mana Kolej Kami kepada Pengarah Bahagian Keselamatan UKM, Meja Besara Dato' Asri Ahmad baru-baru ini. Menjawab kemelut itu, UKM dalam kenyataan medianya menjelaskan bahawa sebanyak 12,920 penginapan ditawarkan di Kolej Kediaman bagi sesi akademik 2022-2023. Bagaimanapun seperti diamalkan di universiti awam lain, keutamaan diberikan kepada penuntut tahun pertama. Bahkan sistem e-merit sudah diperkenalkan bagi memastikan ketelusan dalam pemilihan penuntut bagi penempatan di Kolej Kediaman. Dianggarkan 4,000 etnik kejaman berada di Sarawak dengan kebanyakannya tinggal di kawasan Long Segaham dan Long Litton Belaga. Kajian itu dilakukan graduan ijazah Dr. Falsafah Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Amy John yang mendapati wujudnya pertambahan populasi etnik berkenaan berbanding kajian sebelum ini oleh Jabatan Muzium Negara yang merekodkan kira-kira 500 etnik itu berada di Bumi Kenyalang. Menerusi kajian yang dilakukan selama 4 tahun sejak 2017 itu, beliau berjaya mendokumentasikan budaya serta bahasa pertuturan selain turut menghasilkan kamus khas mengenai bahasa kejaman. We have this system whereby we can preserve languages through audio. Yeah, we will ask the older generation to say out the words, and we will archive it. We will go to them. Beliau ditemui selepas sidang hari pertama di Istiadat Convocation ke-26 UNIMAS di Kota Samarahan. Dr. Amy merupakan antara 3,972 graduan yang menerima ijazah masing-masing pada Istiadat Convocation terbabit yang disempurnakan Chancellor UNIMAS Tun Abdul Taib Mahmud. Turut hadir pada istiadat hari pertama itu, Pengerusi Media Prima Berhad Datuk Seri Syed Hussein Al-Junaid yang juga merupakan ahli lembaga pengarah UNIMAS. Masyarakat sekitar Tambun Perak bakal menikmati kemudahan sukan baharu apabila sebuah pusat belia bertaraf antarabangsa, Pusat Belia Perak PYC, siap pada 2025. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, pembinaan pusat berkenaan yang berkeluasan lebih 2 hektar melibatkan kos sebanyak RM45 juta. Selain berperanan sebagai hub aktiviti, program dan acara sukan bagi golongan belia serta masyarakat setempat, ia juga bakal dijadikan sebagai pusat latihan atlet. Dalam majlis pecah tanah PYC baru-baru ini, beliau berkata ia secara tidak langsung memberi kelebihan buat atlet di negeri itu menjalani latihan dengan lebih selesa menggunakan kemudahan di PYC. Tambahnya, pembinaan dan reka bentuk PYC akan mengambil kira kehendak serta keperluan setiap lapisan masyarakat khususnya bagi golongan belia. Antara kemudahan yang bakal dinikmati penduduk termasuk padang bola sepak sintetik, gelanggang sukan ekstrim, hub e-sukan, gelanggang futsal berbumbung dan asrama untuk penginapan. Seorang wanita di Kenya menggunakan komputer lama bagi mengajar kanak-kanak mengenai kemahiran teknologi maklumat IT. Langkah itu diharap dapat mendedahkan kanak-kanak di Kenya akan kepentingan IT dalam alam pekerjaan. So we collect computer donations from
companies and institutions. We import them into Kenya. We have a refurbishment center here where we wipe the computers, install our own custom operating system, and then we deploy into schools. Tambah Cheboy, langkah itu lebih mudah kerana mereka bekerjasama dengan kumpulan remaja di sesebuah komuniti bagi mengajar kanak-kanak mengenai kemahiran teknologi. Ketika ini hanya kanak-kanak di peringkat pertama persekolahan terbabit dalam usaha ini sebelum dilanjutkan hingga ke semua peringkat pelajar. Menurut Cheboy, beliau sendiri tidak pernah menyentuh komputer riba sehingga beliau memenangi beasiswa bagi melanjutkan pelajaran ke Amerika Syarikat. Pihak sekolah cuma perlu membayar khidmat guru yang disediakan atau sekitar $1 Amerika sehari. Dan jika anak-anak itu mahu melanjutkan pelajaran komputer di Zawadi Yetu Academy, ini misalnya, kosnya pula adalah $37 Amerika sepenggal atau RM170. Program itu sehingga kini sudah berjalan di 13 buah sekolah di seluruh Kenya, membabitkan 5,000 pelajar berumur 4 hingga 12 tahun. Puteri Wales, Puteri Kate Middleton menzahirkan sokongan dan galakan kepada mereka yang berdepan isu ketagihan. Katanya mereka yang terlibat tidak perlu berasa malu untuk meminta pertolongan. Please know that addiction is not a choice. No one chooses to become an addict. I want you to know that this is also a serious health condition. Please do not let shame hold you back from getting the help you so desperately need. Menurut Puteri Middleton, masyarakat perlu sedar bahawa satu-satunya cara untuk membantu mereka yang menderita akibat ketagihan ialah dengan cuba memahami punca mereka terjebak dalam isu itu. Beliau berharap masyarakat akan lebih empati dan bersifat belas kasihan terhadap masalah mereka. Beliau berkata demikian dalam ucapan sempena Minggu Kesedaran Ketagihan yang disambut dari 30 Oktober hingga 7 November di United Kingdom. Puteri Middleton yang juga penaung Persatuan Kebajikan Forward Trust berkata pemulihan bukan sesuatu yang mustahil. Shanghai Disney Resort menghentikan operasi semalam sebagai langkah pencegahan COVID-19 dengan semua pengunjung tidak dibenarkan meninggalkan kawasan berkenaan sehingga ujian yang dijalankan membawa keputusan negatif. Ia selepas seorang wanita yang berkunjung ke situ disahkan positif wabak itu selepas pulang ke rumah. Menurut jurucakap taman tema itu, pihaknya akan menutup taman berkenaan dan kawasan sekitarnya serta-merta sehingga notis baru dikeluarkan. Jurucakap Shanghai Disney Resort berkata, resort itu masih beroperasi pada tawaran terhad dan mereka mengikuti langkah selaras dengan garis panduan daripada pihak berkuasa kesihatan China. Shanghai melaporkan 10 kes penularan tempatan pada 30 Oktober. Taman itu ditutup selama 2 hari pada November tahun lalu dengan lebih 30,000 pengunjung terperangkap di dalam selepas pihak berkuasa mengarahkan ke semua mereka diuji dalam latihan pengesanan kontak rapat. Pihak berkuasa tempatan di seluruh China terus mengenakan langkah mendadak dan ekstrim untuk mengurangkan sebarang kemungkinan penularan virus sebaik sahaja kes timbul selaras dengan pendekatan toleransi sifar COVID yang ketat. Tahukah adik-adik, dinasti Umayyah merupakan dinasti pertama dalam sejarah Islam. Dinasti ini berkuasa dari abad ke-7 hingga ke abad ke-11 Masihi. Antara sumbangan dan pengaruh terbesar dinasti Umayyah di Spanyol adalah dalam bidang astrologi dan astronomi. Astrolab merupakan salah satu peralatan astronomi yang dihasilkan pada dinasti ini. Astrolab digunakan untuk menentukan arah kiblat, masa pada siang dan malam, waktu matahari terbenam dan terbit, alat untuk mengesan kedudukan objek-objek di cakrawala, pengembara dan pelayar Islam juga menggunakannya dalam penentuan arah. Teknologi astrolab Islam kemudiannya digunakan oleh masyarakat Eropah bermula dari zaman pertengahan dan menjadi instrumen astrologi dan astronomi yang penting dan digunakan secara meluas di seluruh dunia, menjadi perintis kepada ilmu astronomi moden. Sukan, Johor Darul Takzim JDT muncul pasukan pertama layak ke suku akhir saingan Piala Malaysia 2022 apabila menewaskan PJ City FC dengan agregat 6-0. Finalis 2021 itu bakal berdepan Kelantan FC selepas wakil Liga Premier berkenaan menundukkan Sarawak United dengan agregat 2-1. Sabah FC dan Kuching City FC pula akan beraksi dalam satu lagi aksi suku akhir selepas menewaskan lawan masing-masing
pada aksi kedua pusingan 16 malam semalam. Berbekalkan kelebihan 4-0 pada aksi pertama menentang PJCT 26 Oktober lalu, Johor Darul Takzim JDT tidak mengambil masa lama untuk melebarkan agregat menerusi jaringan penyerang berbisa Bergson Da Silva seawal minit keempat. Kekal 1-0 sehingga tamat masa pertama, juara 2 kali Piala Malaysia itu melakukan beberapa pertukaran pemain bersambung babak kedua. Hasilnya, penyerang lincah Fernando Forestieri berjaya menggandakan jaringan pada minit ke-72 sekaligus memastikan JDT layak ke suku akhir menentang Kelantan FC hujung minggu ini. Kelantan FC layak ke suku akhir selepas menewaskan wakil Liga Super Sarawak United FC dengan agregat 2-1. Kelantan memanfaatkan peluang beraksi di laman sendiri dengan membuka tirai jaringan pada minit ke-12 menerusi penyudah Nur Syamil Ghani. Sekalipun Sarawak United berjaya menyamakan kedudukan melalui Raja Imran Shah pada minit ke-31, pasukan bimbingan Reza Zamri Yahya kental bertahan dengan agregat 2-1 sehingga whistle penamat. Sementara itu, Sabah turut layak ke suku akhir selepas menundukkan UiTM FC dengan agregat 3-2. Sekalipun bermula lewat dan bergelut dengan keadaan padang basah akibat hujan lebat di Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah yang turun dengan kelebihan 2-1 pada aksi pertama akhirnya berjaya memecah kebuntuan jaringan menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Farhan Roslan pada minit ke-66. UiTM cuba melakar kebangkitan di lewat permainan melalui jaringan penyamaan Faris Aiman Marzuki, namun ia sudah terlambat untuk menyekat kemarahan Sabah ke suku akhir. Sabah dijadual menentang Kuching City FC selepas skuad bimbingan Irfan Bakti Abu Salim itu berjaya menumpaskan Penang FC dengan agregat 4-3. Laluan Kuching City ke suku akhir bagaimanapun lebih mendebarkan apabila dikerah beraksi sehingga masa tambahan. Terikat 2-2 di Stadium Bandaraya 26 Oktober lalu, Penang FC terlebih dahulu menyingkap gol pembukaan melalui jaringan Lucas Silva minit ke-22. Bersambung babak kedua, Alif Hassan berjaya menyamakan agregat 3-3 pada minit ke-62 sekaligus mengheret permainan ke masa tambahan. Wan Faiz Wan Sulaiman muncul wira Kuching City apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-118 menyaksikan wakil dari Sarawak itu berjaya layak ke suku akhir Piala Malaysia buat kali pertama. Dijadualkan bermula pada 20 November ini, Piala Dunia 2022 akan menyaksikan seramai lebih 800 pemain akan ke Qatar yang tidak dapat mengambil bahagian kerana kegagalan negara mereka untuk ke Piala Dunia juga agak ramai. Antaranya penyerang Norway yang juga pemain Manchester City Erling Haaland dan penyerang Liverpool dari Mesir Muhammad Salah. Pemain lain termasuk Riyad Mahrez dari Algeria dan pemain Sweden Zlatan Ibrahimovic. Yang lebih memeranjatkan apabila juara 4 kali Piala Dunia Itali juga tidak akan menyertai tamasya itu selepas tewas di peringkat kumpulan dan pada perlawanan play-off Eropah dengan North Macedonia. Perlawanan pertama Piala Dunia 2022 bermula pada 20 November dengan tuan rumah Qatar menentang Ecuador di Stadium Al Bayt. Stadium Lusail akan menjadi tuan rumah pada perlawanan akhir pada 18 Disember. Pameran Seni Forever is Now oleh 12 artis kontemporari antarabangsa berlatar belakangkan piramid Giza mengakhiri buletin didik. Saya Zaiti Zubir, salam hormat dan jumpa lagi. Thank you.